Bismillahirrahmanirrahim. إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur Rembau, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita rafakkan sama-sama kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita nikmat kehidupan sampai ke hari ini. Syukur pada Allah taala tuan-tuan, kita masih lagi dalam keadaan sihat dan memungkinkan kita untuk melaksanakan aktiviti harian kita seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara jasad kita dan juga memelihara hati kita untuk terus beriman kepadanya, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bermula pada muka surat yang ke-167 ayat 19 daripada suratul Ankabut. Muka surat 167 ayat 19 suratul Ankabut, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul haqq أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Wa ma
في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم Awalam yarau mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Bila kita sebut izhar maksudnya kita kena baca dengan jelas dan nyata. Apa yang nak dijelaskan? Apa yang nak dinyatakan situ? Iaitu jelaskan bunyi mim, nyatakan bunyi mim tu betul-betul bunyi mim yang mati. Awalam yarau, tak ada dengung. Itu maksud izhar, jelas dan nyata. Kalau dalam hukum nun mati, bunyikan betul nun tu mati tanpa dengung. Awalam yarau, atau berdasarkan kaedah tulisan resam Usmani kita faham setiap mim yang mati apabila ada tanda mati di atasnya kita baca dengan kita baca tanpa dengung. Awalam yarau kaifa yubdi'ullah ba yang mati qalqalah sughra sebab dia duduk di tengah-tengah bacaan kita. Yubdi'u tak mungkin kita berhenti kat situ. Jadi dia jadi sughra. Sughra ni ada bunyi sedikit detakkan suara apabila kita menyebut ba yang mati itu. Yubdi'ullahul khalqa thumma yu'idu. Thumma mim bersabdu atau tasydid adalah wajibul gunnah. Wajib dengung dengan qada dua harakat, dua gerakan jari. Thumma gerakan jari itu berdasarkan nada bacaan kita. Kalau laju lajulah, kalau perlahan perlahan. Semua mim dan nun yang bersabdu dalam Quran hendaklah dibaca dengan dengung qadar dua harakat. Yu'iduhu. Kalau kita berhenti pada yu'iduh, tak ada apa-apa hukum lah. Tapi kalau kita teruskan bacaan yu'iduhu, masalahnya boleh tak teruskan bacaan ni? Boleh. Sebab jim tu kan, waqaf ni ulama kita letak kemudian. Jim ni waqaf jaiz. Kita boleh berhenti. Berhenti pun tak apa, tak berhenti pun tak apa. Kalau kita berhenti, tak ada masalah. Tapi kalau kita teruskan bacaan, kita wasal yu'iduhu, itu akan jadi man silah tawilah. Dah banyak kali kita perkatakan, setiap kali kita jumpa ha besar, selepasnya ada huruf waw yang kecil atau huruf ya yang kecil. Kita tengok huruf waw dengan ya tu. Kan? Kalau di hadapannya ada huruf hamzah berbaris, maka dia akan jadi man silah tawilah. Kita kena baca 4 harakat. Kalau selepas ya dan waw itu huruf bukan huruf hamzah berbaris, dia akan jadi mad silah qasirah. Dia baca 2 harakat. Atau nak mudah lagi, waw dan ya yang kecil tu kalau di atas ada tanda mad macam waw ni, itu makna kena baca 4 harakat. Tapi kalau waw kecil tak ada tanda mad ke atas tu, itu kena baca 2 harakat. Jadi kaedah penulisan resam ni banyak bantu kita untuk betul dalam bacaan sebenarnya. Walaupun tak tahu hukum. Thumma yu'idu. Inna sama dengan thumma wajibul gunnah. Baca dengan qada 2 harakat. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yasir man arid disukun. Kan? Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Man arid disukun ni macam mana nak kenal?
Iaitu huruf ya yang mati sebelumnya, huruf ya yang mati sebelumnya masih baris bawah dan di hadapannya ada huruf berbaris yang dimatikan kerana waqaf. Macam ni, yasir. Ya mati sebelumnya sin bagi bawah, lepas tu ada huruf ra yang berbaris tapi kita matikan. Kalau alif, alif tu mati sebelumnya ada huruf berbaris atas, selepasnya ada huruf yang dimatikan kerana waqaf. Contohnya ibad, ba bagi atas kan, alif mati, lepas tu ada dal yang ada baris sebenarnya, kita hilangkan baris ni kerana kita nak berhenti waqaf. Atau huruf waw yang mati sebelumnya bagi depan, depannya ada huruf yang berbaris, kita matikan kerana nak waqaf. Contohnya ta'lamun, waw mati sebelumnya mim bagi depan, di hadapan waw yang mati tu huruf nun yang berbaris atas tetapi diwaqaf, dimatikan kerana hendak waqaf. Bentuk-bentuk yang macam ni kita panggil mad arid sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4 atau 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduhu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran insya-Allah. Tiadakah mereka perhatikan bagaimana Allah memulakan kejadian makhluk kemudian mengulangnya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah sahaja. Ini Allah Ta'ala tujukan sebenarnya kepada umumnya. Khususnya mungkin di zaman Nabi Ibrahim dulu cerita. Tapi nak cerita ayat ni tujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tiadakah mereka perhatikan bagaimana Allah memulakan kejadian makhluk? Allah Ta'ala yang mula cipta dalam keadaan tidak ada lagi makhluk itu, Allah Ta'ala yang memula cipta. Lepas tu dihilangkannya, dimatikannya. Lepas tu diulang balik kembali. Jadi balik semula. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah mudah saja. Nak buat kerja mati hidup ni itu mudah saja kata Allah Subhanahu wa taala. Uraiannya berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Setelah Nabi Ibrahim AS memberikan dalil-dalil tentang keesaan Allah dan tentang adanya utusan Allah. Ini sebelumnya ayat sebelum tuan. Nabi Ibrahim bagi dua. Tentang Allah, kemudian Nabi Ibrahim sebut tentang utusan Rasul-Rasul Allah. Tentang adanya utusan Allah yang tugasnya hanyalah menyampaikan syariatnya dengan sejelas-jelasnya. Maka di sini diberikan pula kepada kaumnya dalil tentang pokok keimanan yang ketiga, iaitu hari kebangkitan. Sebab pokok keimanan itu ada 3. 1. Meyakini tentang keesaan Allah atau tauhid. 2. Meyakini tentang adanya utusan-utusan Allah atau kerasulan. Dan yang ketiga, meyakini tentang adanya hari kiamat atau kebangkitan manusia dari kuburnya. Ini antara 3 pokok keimanan yang mesti diimani oleh manusia sejagat. Dan tentang Allah, esanya Allah. Kemudian tentang Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul atas muka bumi ini. Ada orang-orang, ada utusan-utusannya yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah dia. Dan yang ketiga, manusia kena yakin suatu hari besok Allah Ta'ala akan musnahkan alam ini. Akan musnahkan manusia, matikan manusia. Kemudian dibangkitkan kembali untuk dihitung segala perbuatan dan amalannya. Dengan maksud kita hidup atas muka bumi ini tuan-tuan,
bukan hidup sesaja dah. Kan? Ada kita punya tanggungjawab. Dan semua yang kita laksana, kita buat dalam muka bumi ni, besok akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia berupa kebajikan, amal yang baik, kebajikan, atau dia berupa kejahatan. Sama ada dia layak diberikan ganjaran pahala, seterusnya mendapat syurga Allah, atau dosa yang memberatkan timbangan kiri kita, seterusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dia ada dua ya. Jadi hidup kita atas muka bumi ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ni Allah Taala ingatkan, macam nak beritahu payah bona nak beriman, apa payah bona nak susah nak beriman, kau tak tengok kau. Kau tu ada daripada tak ada, Allah Taala ada kan. Kemudian mati, kemudian bangkit balik. Itu semua kerja mudah bagi Allah Taala. Itulah maksudnya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam di sini telah menyatakan menerusi ayat ini bahawasanya Allah dapat mengadakan semula atau mengulang kembali kejadian makhluk sebagaimana ia dijadikan pertama kali. Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya janganlah mengingkari adanya hari kebangkitan sebagaimana mereka telah menyaksikan bahawa diri mereka pada mula-mulanya tidak ada, kemudian barulah dijadikan dan dilengkapi dengan panca indera seperti pendengaran, penglihatan dan hati, sehingga dengan menggunakan panca indera tersebut dapat hidup dengan sempurna dari semasa ke semasa sampai ke akhir hayat apabila ajal telah datang. Allah Ta'ala suruh kita mikir kan. Macam mana dia jadikan kita dulu? Dia jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Hari ini orang nak buat daripada benda yang tak ada, nak wujudkan sesuatu, mengambil masa yang panjang. Terpaksa guna tenaga, guna otak ramai orang. Nak bagi ciptaan tu betul-betul jadi, cantik. Kan? Dulu nak bagi kapal terbang tu terbang dulu. Berapa kali kapal terbang tu jatuh ke bawah? Bukan buat-buat tu terbang kan? Tak. Kan? Dulu orang yang buat mentol tu, berapa kali mentol tu pecah. Dia tak mahu stabil. Nyala dia pecah. Nak bagi stabil tu banyak tenaga masuk habis. Kan? Dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang manusia buat, sukarnya. Bagi Allah, dia kerja mudah. Sebab tu dalam surah Rum Allah Ta'ala sebut, wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dia memulakan kejadian makhluk kemudian mengulangnya. Sedang mengulang itu lebih mudah dari memulakannya. Nak buat semula itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok kita ini, badan kita ni. Kan saya selalu sebut dalam badan kita ni ada macam-macam organ. Organ dalaman kita ni dia ada fungsi dia sendiri. Kan ada fungsi dia sendiri. Perut, pundi-pundi kencing, limpa, hati, kan? Apa lagi? Ni semua ada fungsi ni. Paru-paru. Ambil paru tu, korek dalam tu. Tak ada apa-apa wire pun macam orang buat hari ni. Kalau kita ambil dashboard apa ni? Ambil laptop, dashboard. Ambil laptop, ambil dalam apa tu? Jantung itu tu tengok kan, papan je ni ayo. Tapi ada garisan-garisan ni. Itu pun manusia dah heran dah. Dalam ni ada garis ya. Macam mana nak kita suruh copy, dia copy. Kita suruh paste, dia paste. Kita suruh delete, dia delete. Tak ada dah jin dalam tu yang memadam tulisan dalam komputer tu dah. Tak ada jinnya tuan-tuan. Itu pun kita dah cukup heran. Macam mana buat yang ni? Pening kita. Allah keunikan ciptaan dia. Ni dalam badan ni. Lari hebat dia baru itu. Dia bukan 2-3 lain seperti mana tuan-tuan tengok dalam komputer tu. Tapi saraf-saraf kocik dia beribu dalam ni. Beratus, beribu. Masing-masing ada peranan dia. Mainkan peranan. Kan? Tu paru bola kosong je. Ambil perut. Dia tak ada apa-apa perut tu. Tapi dia ada peranan dia sendiri.
usus, limpa, hati, kan puni-puni kencing kita. Bila kita ada perasaan nak terkencing, dia terbuka sendiri. Bila dah habis, dia tutup. Ni apa yang menjalankan tu? Kita paling nak mikir. Ya, apa yang menjalankan tu? Tu baru manusia. Baru manusia yang Allah Ta'ala cipta. Sebegitu unik. Kan? Sebegitu unik. Ni mata yang boleh melihat. Ni apa yang menyebabkan boleh melihat ni? Keluar mata tu tak ada benda pun. Itulah 2-3 benda yang ada dalam air kan. Sama dengan telinganya. Ada gondang. Gondang tu lah yang menyebabkan kita dengar. Orang di sains mengajar kita lah. Macam mana dia boleh dengar tu? Itu pun nak kena. Baru satu. Bukan satu manusia ni. Tuhan jadikan manusia ya. Khalqa ni kebanyakan makhluk. Khalq ni bukan manusia. Khalq ni kejadian. Tengok orang. Pokok dalam tanah tu. Macam mana daripada biji benih dia boleh keluar, dia kena air dia keluar. Apa yang menyebabkan dia keluar tu? Macam mana dia boleh keluar tu? Macam mana dia sekotul besar ni besar biji dian tu, lepas dia dah tinggi sama tinggi dengan masjidnya. Kan? Dia berubah. Macam mana dia berubah tu? Padahal dia tak ada makan tempoyak, belacan, ulam raja, ayam, daging macam kita makan semua ni. Kita banyak benda kita makan. Logiklah kita besar. Yang pokok-pokok ni, apa yang dia makan tu? Dalam tanah tu. Dalam tanah pula tu. Tak ada lem chop. Tak ada chicken chop dalam tu. Dia besar. Lebih besar lagi daripada kita. Yang makanannya terhad, tapi lebih besar lagi daripada kita. Kan? Kita, sayur kita makan. Daging kita makan. Makanan terdarik kita makan. Makanan laut kita makan. Makanan yang terbang pun kita makan. Apa yang kita tak makan? Semua kita makan. Ni yang besar. Gajah makan daun dia. Besar dia pada kita lagi. Nak mikir tu, nak fikir semua tu kan. Dia makan daun dia, besar lagi dia pada kita. Ini semua nak kena fikir. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tengok kejadian. Mudah ya. Kok mudah Allah Ta'ala nak cipta kita. Mudah juga nak musnah kita. Mudah juga nak bangkitkan kali kedua. Tu baru tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Macam mana pula Allah Ta'ala cipta atas langit ni lagi kita belakang. Macam mana nak bulan tu boleh jalan, matahari ni boleh ikut orbit dia. Dia tak jatuh daripada dia punya orbit, daripada apa? Laluan ni. Planet-planet yang lain. Bukan 1-2 biji planet tu yang kita belajar. Yo sains kau Pluto. Mushtari, Zuhal, bumi kan. Dengan tidak menafikan ada banyak lagi ke atas tu. Banyak lagi benda-benda yang berterbangan atas langit ni. Tapi dia ada ikut sistem. Dia ikut bergerak seiring. Yang punya banyak atas tu. Makhluk kita sambung kat bawahnya. Entah banyak dia lagi. Dia tak pernah berlagu sama sendiri. Kok dia berlagu sama sendiri, banyak meluruh. Kejap keluar sak khabar. Rombau bangunan main di Hompap destroyed 1 biji. Sebab dia berlanggar sama dia jatuh sebiji. Masuklah lagi sak khabar. Pilah terbakar 1 pilah sebab besar sekotul jatuh. Berebuk situ. Syahid orang pilah. Kat London sebiji lagi gugur. Tak ada tu. Tak ada gugur sebiji pun. Di sini. Hello dia jalan kan. Matahari, bulan, bintang-bintang yang jutaan. Kata ahli sains jumlah dia. Tak pernah dia berlagu sama sendiri. Dia bergerak atas landasan dia. Sistem ini Tuhan yang buat. Allah Ta'ala yang buat. Sama dengan manusia. Hari ni tuan-tuan. Hari ni sama. Dan setiap urat-urat ni dia ada peranan dia. Sebab tu dalam perubatan China saya tengok kan. Cucuknya baku sekuat. Cucuk sini baku lah ke sini. Koreh galak kajung nak sini. Takat tu lah kepandaian manusia. Lebih lagi dalam ni. Manusia tak habis-habis dikaji, mengaji diri sendiri sampai ke hari ni. Nak tunjuk apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala tanya awalam yarau kaifa yubri'ullah. Bukan suruh tengok yang tu. Tengok dengan maksud kaji sehingga akhirnya kita dapat meyakinkan diri kita benar Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa lagi maha hebat. Dekat sini dia ayat tuan-tuan. Kat sini dia ayat. Maksud ayat.
Kesimpulannya, bila kita dah yakin dengan Allah hebat, janganlah kamu mengingkari adanya hari kebangkitan, kerana bagi Allah mudah saja mengadakannya. Mudah ya Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, itu ayat yang pertama untuk pagi ini. Kita tengok pula ayat yang kedua. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa summallahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Muhammad, ini ayat turun pada Rasulullah kan, suruh kata ke orang, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana ia memulakan kejadian makhluk, kemudian Allah mengadakan kejadiannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Ta'ala dah suruh tengok kali pertama dia, bagaimana dia memulakan ciptaan. Ni Allah Ta'ala suruh tengok lagi, suruh mengayau, pergi tengok tempat-tempat lain. Setelah membawakan dalil yang jelas mengenai hidup, mati dan bangkitnya manusia, dibawakan pula di sini contoh mengenai kejadian alam semesta. Kejadian alam semesta sudah pun mereka saksikan, maka manusia disuruh mengembara, melawat dan berjalan-jalan, melihat di bahagian permukaan bumi ini. Saksikanlah betapa langit telah diciptakan dengan dihiasi matahari, bulan dan bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang beredar. Begitu pula bumi yang dilengkapkan dengan gunung, lembah, sungai, lautan, hutan belantara, padang pasir, gurun Sahara, pohon-pohonan, tanam-tanaman dan segala jenis haiwan dan binatang ternakan. Jadi semuanya itu bukan terjadi sendiri secara kebetulan, malahan ada penciptanya dan ada yang menjadikannya. Oleh itu, siapa yang telah dapat mengadakan alam semesta yang seperti ini, maka tidak heran kalau dia juga dapat dan berkuasa mengadakannya sekali lagi. Allah Ta'ala suruh kita berjalan. Berjalan bukan jalan kosong. Lepas tu dalam fiqh, orang yang musafir tak ada tujuan, hukum dia makruh. Jalan ni, yang namanya manusia, nak beriman pula Islam, berjalan pun dia akhir dia mesti bawa kebaikan untuk dirinya. Mesti nampak kehebatan Tuhan tu, Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala suruh jalan, kul siru, katakan wahai Muhammad, jalanlah kamu tamu ke bumi ni. So jalan yang bumi suruh tengok apa? Fanzuru kaifa bada'al khalq. Tengok macam Allah Ta'ala buat ciptaan. Kita tengok kan? Kita duduk kat orang bawah tak nampak apa-apa. Bila kita pergi keluar ke Mesir, ke Jordan, Masya Allah, macam mana padang pasir ni seluas-luasnya kan? Seluas-luasnya padang pasir Allah Ta'ala cipta. Tengah-tengah padang pasir tu yang tak ada air apa tu, ada juga tumbuh-tumbuhan boleh hidup tu. Ada pokok-pokok yang boleh hidup. Macam mana dia hidup tu? Apa air yang diambil untuk dihidup? Kan? Semua kejadian ni air yang jadi asas paling penting untuk kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air ni semua benda hidup pencuri air lah. Kurang air tak ada. Tengah padang pasir tu. Dalam keadaan kita faham tak ada air, kenapa ada pokok yang koreng-koreng yang coklat tu kan? Dia hidup di padang pasir. Macam mana dia hidup? Ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disuruh kita tengok padang pasir, laut, lautan. Takkan dia jadi dengan sendiri. Kita pergi ke gunung, macam mana gunung yang besar tu? Dia bukan satu dua atas muka bumi ni. Lepas tu lah ada lah gunung Allah Ta'ala letaklah api dalam tu. Ada masa dia meletup keluar pula. Tinggi setinggi-tinggi makhluk. Bagi padang pasir tak ada langsung, rata pula. Pasir lah isi Oi sebuah tempat ada pula air mengalir. Tang manalah air ni? Kita carilah air tu. Kan mana punca mana keluar tang bumi keluar. Tang tanah tinggi turun ke tanah rendah. Itu baru keadaan bentuk muka bumi. Kan? Kita pergi pula tengok tumbuh-tumbuhan ni. Di lain-lain tempat. Masya Allah, berbeza-beza. Tak sama tuan-tuan. Kan?
Ini semua disuruh lihat oleh Allah Ta'ala supaya akhirnya menimbulkan kesedaran, menimbulkan keinsafan tentang bahawasanya hebatnya Allah Ta'ala, dan semua ini terjadi bukan dengan sendirinya, bahkan ada penciptanya. Ada Tuhan yang menciptakannya. Allah Ta'ala suruh jalan ni suruh apa? Suruh tengok. Dan dalam masa yang sama tengok juga bagaimana keadaan orang-orang yang telah dimusnahkan oleh Allah kerana keingkarannya. Itu banyak ayat kan, orang Arab disuruh tengok tempat-tempat yang Tuhan telah musnahkan. Kaum Ad, kaum Samud, tinggal sisa-sisa je. Suruh ambil pengajaran daripada kemusnahan kaum yang apa kesalahannya? Kesalahan mereka engkar, tidak mentaati Rasul yang diutuskan kepada mereka, tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah. Disuruh tengok. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian tengok juga bagaimana ia memulakan kejadian makhluk kemudian. Allah mengadakan kejadiannya sekali lagi. Yunshi'un nash'atal akhirah. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kita tak ada. Ada kan? Mati. Hilang, tak ada balik. Ini ada, Allah Ta'ala adakan balik. Allah Ta'ala adakan balik. Semua itu tanda berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 53 surah Hamim As-Sajdah atau Fussilat yang berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka keterangan-keterangan kami di ufuk kaki langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga teranglah bahawa dia Quran itu adalah benar. Allah Ta'ala cerita apa? Nak ceritakan kepada kita keterangan-keterangan. Ayatina ni keterangan atau tanda-tanda kebesaran Tuhan di kaki langit dan dalam diri kita. Dalam diri kita ni mudah kita tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Anfusikum ke anfusihim. Wa fi anfusihim afala tubsirun. Anfusikum. Dalam diri kamu tu kamu lihat. Tuhan suruh tengok. Dan pada diri kamu tu afala tubsirun. Kenapa kamu tak lihat dalam diri itu sendiri? Ada banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Itu ayat yang ke-20 tuan-tuan. Kita tengok ayat yang ke-21, mungkin ayat yang terakhir. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabu. Diseksanya siapa-siapa yang dikehendakinya, dan disayanginya siapa-siapa yang dikehendakinya, dan kepadanya kamu dikembalikan. Nak mengazab, nak menyeksa, nak beri rahmat, nak mengasihi, itu tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kerja Allah, bukan tugas, itu kerja Allah. Hak Allah, lebih tepat disebut hak Allah. Dan Allah Ta'ala tak akan buat benda-benda yang mustahil dengan kesempurnaan dia. Setelah memberikan dalil betapa mudahnya Allah mengulang kembali kejadian makhluk, lalu diterangkan pula apakah kesudahannya manusia yang sudah mati kemudian dikembalikan hidup semula. Jawabnya ialah Allah akan menyiksa siapa yang dikehendakinya dari kalangan manusia itu yang masih berada di dunia maupun sudah berada di akhirat. Dihukumnya dengan dalil, dengan adil, mengikut peraturannya yang telah ditetapkan kepada makhluknya. Dan juga Allah mengasihi dan belas kepada siapa saja yang disukainya dengan memberikan kelimpahan dan kurnianya, kerana Allah lah sebenar-benarnya hakim yang bijaksana di dalam melaksanakan apa yang akan dihukumkannya. Allah jadikan manusia, dihantar Rasul, dihantar manual kitab Quran, dan dia terangkan dalam Quran tu apa yang dia nak berupa suruhan dia, dan apa yang dia larang, yang dia tak nak berupa larangan-larangannya dalam bahasa yang berbeza, bukan bahasa kita. Tapi dihantar Rasul
untuk memberi kefahaman kepada manusia arahan dan suruhan dia. Beritahu mana betul, mana salah, mana hak, mana batil. Bagaimana nak menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan ni. Semuanya diajar dalam Quran. Ditunjukkan oleh Rasul. Nabi pun Rasul tu tak ramai. Setiap zaman seorang je. Ninggal Rasul ni, Rasul bukan hilang macam tu. Ditinggalkan. Ilmu-ilmu dia diwariskan kepada pewaris-pewarisnya, ulama-ulama yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala berikan hak kepada manusia ni untuk hidup. Diberikannya didikan, diberikannya ingatan, nasihat, wasiat sebagainya. Apabila semua ni berlaku, manusia tak boleh juga beriman. Fasik juga deh. Memang layaklah dia kena azab oleh Allah Ta'ala. Itulah tanda-tanda adilnya Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Sebab itu disuruh kita berjalan, suruh tengok, supaya akhirnya timbul keimanan tu, timbul keyakinan tu, timbul akal tu, dapat boleh beza baik dan buruk, tahu apa kehendak-kehendak Allah. Akal ni bila diguna betul-betul, akhirnya dia tahu kehendak-kehendak Allah. Cumanya manusia jadi tak beriman pada Allah atau jadi lebih condong kepada keburukan kerana seperti yang kita tahu, ada syaitan yang datang untuk menyesatkan manusia. Ditambah pula dengan nafsu yang ada dalam diri yang sentiasa suruh buat kejahatan. Ini dua ni akan menghasut akal fikiran manusia ni untuk menyeleweng daripada jalan yang sebenar. Itu sebab walaupun dia mengucap syahadah, tetapi kadang-kadang dia keliru juga. Mana betul, mana salah. Sebab apa? Sebab akal dia tidak betul-betul dipandu oleh kefahaman terhadap agama dia sendiri. Terhadap Quran, terhadap hadis, terhadap kehendak-kehendak Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Betul dia waras. Tapi dia belum lagi dipandu oleh imannya yang betul-betul kukuh. Yakin betul. Tak betul nak memahami Quran hadis. Sehingga ramailah manusia-manusia yang akhirnya lebih condong kepada maksiat, kejahatan, kemungkaran, keingkaran. Tak heranlah walaupun dia mengucap. Lepas tu ramai yang tak tutup aurat. Kita tanya orang, berdosa tak tutup aurat? Berdosa Ustaz. Habis jangan tak tutup aurat. Sebab akal dia memang waras. Tapi iman dia tidak kukuh, tidak kuat. Tak kuat. Sebab itu nak mengukuhkan keimanan ni perlu bukti. Zaman-zaman dulu orang susah nak menerima bukti. Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada para rasul. Supaya bagi mukjizat benda pelik ni cepat beriman. Boleh beriman. Tak juga beriman, memang jahatlah orang tu. Memang dogilah orang tu. Sampailah ke hari ni ada lagi mukjizat supaya manusia ni boleh beriman juga kepada Allah. Walaupun tak dapat melihat lagi Rasulullah belah-bulan. Walaupun tak nampak lagi macam-macam mukjizat hidup daripada Rasulullah dilihat di hadapan mata, tak dapat lagi lihat dah. Tetapi masih lagi ada mukjizat untuk memimpin manusia. Apa dia? Quran ini mukjizat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman dalam dia penuh cerita-cerita yang manusia boleh fikir, boleh renung, yang akhirnya boleh mendatangkan keimanan kalau ditengok, perhatikan, diteliti sungguh-sungguh. Malangnya akhir zaman ini manusia hanya meneliti macam mana nak baca panjang, mana nak dipendekkan, mana nak didengungkan. Ni macam mana nak buat bayati, macam mana bunyi Nahwan macam mana bunyi ni. Kalau Nahwan Kurdi macam mana pula? Kok sikah macam mana bunyi Sekadar itulah perbahasannya. Tetapi ayat-ayat Al-Quran isi makna, mesej, perutusan yang Allah Ta'ala nak sampaikan, orang tak berapa nak kaji. Kan? Orang tak apa nak kaji. Sebab itulah akhirnya manusia ramai yang tak beriman. Di luar sana ramai orang yang dia tahu Quran, dia faham Al-Quran ni kitab suci pedoman, tapi dia tak ada niat untuk baca langsung. Bukan nak faham, nak baca pun tak ada niat. Bahkan tak tahu pula nak baca cara betul. Tak tahu nak baca betul. Nak baca pun dah salah, macam mana pula sampai nak memahami maksud Quran. Itulah keadaan umat akhir zaman pada hari ini.
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sangat daripada kalangan hamba-hamba aku ni yang bersyukur pada aku. Tak ramai. Dia makan, dia minum minuman Allah. Dia makan makanan yang Allah Ta'ala buat. Dia gunakan segala kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala ciptakan atas bumi ni. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak dapat melihat pemberian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malanglah. Malanglah kehidupan yang macam itu. Jadi Allah Ta'ala boleh azab. Orang-orang yang macam tu memang layak diazab lah. Orang yang beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan hari kebangkitan, yakin besok akan ditimbang segala kebaikan. Orang ini sentiasa memperbaiki diri, memperbetulkan diri, mencari ruang-ruang kebaikan dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya penuh dengan kebaikan dan dia kembali mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada siapa pun yang boleh membantah hukumnya. Dia tidak boleh ditanya. Tetapi makhluknya itulah nanti yang mesti ditanya oleh Allah tentang tanggungjawabnya atau tentang apa yang telah dikerjakan. Di akhir ayat disebutkan wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kamu dikembalikan. Kalau manusia yang kufur itu telah mati tetapi belum menerima hukuman di dunia, janganlah dia menyangka di akhirat akan terlepas daripada hukuman. Bahkan tetap juga akan menerima hukuman, sebab perkiraan akan dibuat di akhirat, pahala atau seksa semuanya sudah tercatat. Kot dunia memang boleh lepas lah, tak ada rasa apa-apa, selamat yo. Tapi di akhirat besok, manusia tak boleh melarikan diri lagi. Jadi tuan-tuan, kita hidup tak lama atas muka bumi ni. Tuan-tuan tak payah pandang orang lain. Jangan duduk anak-beranak tengok orang lalu, sian cik dah tua pun dah dia. Macamlah dia tak tua-tua. Sian betul saya tengok cik tu. Keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital. Tapi dia lah stay lagi. Yang keluar hospital tu kan sampai duduk di kursi roda dia. Panjang umur cik ni. Sakit teruk dia. Yang berbunyi tu dulu payah sudah. Yang sakit tu tak payah-payah. Yang berbunyi tu payah dulu. Tu kalau ingat tu. Jadi tak payahlah pandang orang, pandang diri sendiri. Tuan-tuan tengoklah diri tuan-tuan. Apa yang berlaku 10 tahun sebelum ini. Dekat mana tuan-tuan berada. Bagaimana keadaan kulit tuan-tuan. Rambut tuan-tuan. Tenaga tuan-tuan ketika itu. Dengan keadaan sekarang. Macam mana kita. Dan orang mana kita hari ni. Kau tak juga nampak. Ambil album orang lama tu. Guna album ni ambil gambar. Gambar banyak-banyak tinggal. Gambar tinggal apa. Kita tengok balik masa mula-mula kahwin tu. Kan elok handsome elok muda Sekarang ni apa dah gambar ni. Semua dah ganyut-ganyut tahun 9 tu. Baik lelaki, baik perempuan. Kok macam tu? Dogi lagi tu Tak payah sadar hari tu. Parahlah kita tuan-tuan dan perempuan. Jadi hidup ni sebenarnya kita nak tunjuk ke Allah macam mana kita ni sebaik-baik mungkin lah. Apa yang dia suruh buat, kita buatlah tuan-tuan. Semua kebaikan yang ada, kita laksanakan semampu yang kita buat. Selebihnya kita hanya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak lagi peraturan-peraturan dalam hidup ni yang kita kena ikut. Kita kena faham. Dan kita belajar, faham. Sampai akhirnya nanti kita benar-benar dapat menghayati kehendak Allah. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Dipandu oleh Rasul. Tak ada Rasul, ada ulama'-ulama', guru-guru, ustaz-ustaz kita yang sedikit sebanyak memahami Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan cara itu hati kita makin lembut untuk melaksanakan kebaikan dan condong kepada kebaikan dan iman mudah-mudahan. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Dah dapat 7.30 kita berhenti kat sini. Kalau panjang umur tuan-tuan, murah rezeki, kita sambung lagi perbahasan ayat ni sampailah hari tarikh yang Tuhan tentukan. Kalau sampailah kita khatamkan ni dah juzuk 20. Tinggal 10 juzuk lagi. Kalau tak sampai tuan-tuan, mudah-mudahan niat kita itu melayakkan kita untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sampai khatam secara tafsir lah Quran ni, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza.
Allah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kau tak ada, kita berhenti kat sini. Biasa tak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.